Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dipertemukan pada malam ini selepas sebulan lebih kita berehat untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga tarawih. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan belum terlambat lagi rasanya untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab fiqh manhaji ni, dan kali terakhir kita berhenti sebelum puasa hari itu, kita sampai pada tajuk waktu korban. Kita masih lagi dalam tajuk korban, tajuk ibadah korban. Kita sampai dekat waktu korban, waktu berkorban. Jadi kalau kita recall balik maklumat, ulang kaji semula maklumat-maklumat yang kita dah belajar dulu, bahawasanya korban ini ialah satu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, dan kerjakanlah salat sembahyang kerana Tuhanmu, dan sembelihlah korban, Kemudian hukum korban secara umumnya ianya adalah sunat muakkad, sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Tetapi korban ini boleh bertukar menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar untuk berkorban. Dia bernazar, jadi dia dapat sesuatu perkara, sesuatu nikmat, ataupun kalau dia dapat, dia berniat kalau dia dapat sesuatu kurniaan Allah, suatu nikmat, maka dia nak, katalah dia kata saya nak berkorban seekor kambing, maka bagi dia korban pada tahun itu adalah wajib. Kalau dia tak berjaya melaksanakannya, dia kena bayar kafarah, seperti mana kafarah sumpah. Dan korban juga boleh menjadi wajib jika seseorang menentukan binatang miliknya sebagai ibadah korban. Maka ada seseorang yang memiliki lembu ke, unta ke, kambing ke, dia pelihara, kemudian lepas sekarang ni lah dia pergi kat kandang dia, maka dia pun tunjuk, kambing ni aku nak korban pada tahun ni. Kambing dia lah. Kalau kita tengok lembu, isu lembu ni kan, tengok lembu tu berjalan, kita kata aku nak korban lembu ni tahun ni, tak jadi apalah, sebab lembu tu bukan kita punya. Baik, jadi kalau kita mempunyai binatang korban,
milik kita, kita pelihara, dan kita telah mengisyaratkan bahawasanya, kita mengatakan bahawasanya kambing ini ataupun lembu ini ataupun unta ini ialah binatang yang akan aku korbankan pada tahun ini, maka ketika itu jadi wajib. Jadi wajib ke atas dirinya. Baik, kemudian siapakah yang dituntut untuk berkorban? Yang pertama, seorang mukallaf lah, Islam, baligh dan berakal. Dan yang kedua, seorang yang ada kemampuan. Sebab ibadah korban ini dia ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Kita kena keluarkan sejumlah wang untuk berkorban. Maka bila mana ia berkaitan dengan harta, maka di sana akan diletakkan syarat istita'ah, kemampuan. Jika orang yang tidak ada orang yang tidak berkemampuan, maka dia tidak dituntut untuk berkorban. Kemudian binatang yang disyariatkan untuk korban, sebagaimana yang kita tahu, unta, lembu dan kambing dan biri-biri lah. Unta, lembu ataupun kerbau. Kerbau pun termasuk sebab dia dikira sebagai an'am, binatang ternakan, tapi bukan seladang lah. Yang liau tu tak boleh. Dan juga jenis-jenis kambing peliharaan. Kalau kambing gurun tak boleh lah, sebab dia bukan peliharaan. Jadi jenis-jenis kambing peliharaan, sama ada kambing biasa, kambing kampung ataupun kambing biri-biri, maka itulah dia binatang yang disyariatkan untuk berkorban. Dan di sana ada syarat-syarat yang tertentu yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang binatang-binatang korban ini. Di antaranya dari sudut umur binatang yang nak korban tu mesti cukup. Kalau kambing biasa cukup umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau kambing biri-biri cukup umur 1 tahun masuk pada umur 2 tahun dah boleh buat korban. Lembu pun sama, cukup umur 2 tahun masuk ke 3 tahun boleh buat korban. Cuma unta je dia kena tunggu 5 tahun. 5 tahun masuk ke 6 tahun barulah boleh buat korban. Dan di antara syaratnya lagi ialah dari sudut bahawasanya binatang korban ini dia mestilah tidak ada sebarang kecacatan pada diri, pada badan binatang tersebut. Yang terutamanya kecacatan yang mengurangkan ataupun menghilangkan daging ataupun bahagian yang boleh dimakan. Walaupun bahagian tu kecil, walaupun kita kata jarang orang makan, tapi ia boleh dimakan. Seperti telinga. Telinga tak ada sebelah lembu tu, maka tak boleh buat korban. Walaupun lembu tu besar sihat, tapi disebabkan tak ada telinga sebelah, maka tak boleh dibuat korban kerana ada kecacatan. Selain daripada ianya bebas daripada penyakit lah. Okey, baik. Itu ulang kaji sebulan kan, sebulan lebih. Sebulan lebih cuti, kena ulang kaji sikit lah. Baik. Dan pada malam ni insyaAllah kita sambung berkaitan dengan waktu korban. Jadi ibadah korban ini ialah di antara ibadah yang berwaktu ataupun bermusim, maka ianya mestilah dilaksanakan di dalam waktunya. Sebagaimana kita sembahyang fardu lah 5 waktu, maka kita mesti laksanakan dalam waktunya. Tidak sah kalau kita buat di luar waktunya. Maka begitulah dia ibadah korban. Dia ada waktunya. Dia ada waktu mula yang membolehkan kita untuk sembelih, dan juga waktu tamat, habis. Maknanya selepas waktu tamat itu sembelih lagi, maka bukan dikira sebagai ibadah korban. Baik. Waktu korban sebagaimana yang disebut oleh sidang pengarang kitab fiqh manhaji ini, mereka berkata waktu korban bermula selepas terbit matahari pada hari raya korban,
iaitu sekadar tempoh masa 2 rakaat salat sunat hari raya dan 2 khutbah. Waktu tersebut berterusan sehingga matahari terbenam pada hari tasyrik yang akhir. Hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu yang afdal menyembelih binatang korban ialah setelah selesai solat sunat hari raya. Baik. Jadi mereka sebut bahawasanya waktu mula kita sembelih korban, kita sebenarnya tak boleh sebut hari raya pertama, sebab hari raya dia bermula pada maghrib. 9 Zulhijjah, hari Arafah tu, kita puasa Arafah pada hari itu, kita berbuka puasa, maka azan maghrib tu itu dah masuk 10 Zulhijjah, itu dah dikira sebagai hari raya. Jadi kita tak boleh kata bahawasanya korban ini bermula 10 Zulhijjah. Nanti orang faham maknanya lepas isyak malam raya tu boleh sembelih dah. Ibadah korban ianya bermula selepas terbit matahari. Selepas terbit matahari pada hari raya korban 10 Zulhijjah, iaitu sekadar tempoh masa 2 rakaat salat sunat hari raya dan 2 khutbah. Ini yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Jadi mula dia bukannya naik matahari syuruk tu dah boleh sembelih dah, tak lagi. Dia kena tunggu yang pertama sampailah waktu kita boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat isyraq lebih kurang dalam 15 minit. 15 minit waktu 15 minit selepas syuruk. Syuruk sekarang pukul 6.59 rasanya, 6.59 dan 5.58 lah. Jadi lebih kurang dalam 7.13. Waktu tu dah boleh solat, dah harus solat. Kita boleh sembahyang sunat isyraq. Dan pada waktu tu juga kita sudah pun boleh mula sembahyang raya. Dah boleh mula sembahyang raya. Dan tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi beraya lah, pergi umrah, buat umrah bulan puasa, lajak raya, saya rasa ada tuan-tuan pernah pengalaman itu. Puasa di Mekah, lajak sampai ke raya, sembahyang raya di sana. Saya tak pastilah di Mekah macam mana, tapi saya duduk Syria dulu, sembahyang raya memang awal, memang kalau lepas sembahyang subuh tu tak balik duduk di masjid takbir tunggu, sebab mereka akan mula lebih kurang 20 minit ke 25 minit selepas waktu syuruk. Sembahyang raya dah. Sembahyang raya dah. Awal sembahyang raya. Cuma saya tak pernah berpengalaman berpuasa di sana musim panas. Sepanjang hampir 6 tahun saya duduk sana, semuanya dalam masa sejuk lah. Jadi kalau masa sejuk, subuh ni lebih kurang kita je, pukul 5, pukul paling lewat pun pukul 5 suku, 5.30 gitulah. Cuma kalau musim panas, subuh dia pukul 3.30. Musim panas, subuh dia pukul 3.30. Jadi saya tak pastilah ada sembahyang raya pukul apa. Adakah dia lewatkan ataupun tak tahu, wallahualam. Jadi sembahyang raya apabila waktu solat diharuskan, bila waktu tu diharuskan solat, maka bermakna itulah bermulanya waktu sembahyang raya. Baik. Dah boleh ke sembelih korban tuan-tuan? Tak lagi. Jadi bila dah masuk waktu harus solat, kita kena tunggu pula. Dia kata apa? Iaitu sekadar tempoh masa 2 rakaat solat sunat hari raya dan 2 khutbah. Ini kalau kita tak sembahyang raya ataupun berada di pendalaman, di tempat yang jauh, tak buat sembahyang raya sebagai contoh, nak sembelih korban, maka kena
kena buat kiraan berapa lama tempoh semayang sunat hari raya 2 rakaat dan berapa lama tempoh khutbah. Jadi saya rasa lebih kurang semayang Jumaat jugalah, dalam paling-paling lama pun 45 minit lebih kurang, 45 minit lebih kurang. Jadi katalah 7 suku boleh solat, harus solat, maka waktu boleh mula sembelih korban adalah lebih kurang dalam pukul 8. Barulah boleh mula sembelih korban. Sebab itu kita kadarkan dengan sembahyang. Itu bagi orang yang tak sembahyang lah. Bagi orang yang sembahyang raya, maka tak ada masalah lah, dia sembelih lepas sembahyang raya. Dan yang di negara kita yang kita buat ni pukul 8.30 sembahyang raya, maka itu memang terang-terang jelas-jelas lah kita pergi sembahyang raya dulu, lepas sembahyang raya baru kita sembelih korban. Baik. Jadi kalau ada orang yang nak sembelih sebelum itu, kita sembahyang raya pukul 8, tapi dia sembelih kita sembahyang raya pukul 8.30, dia sembelih pukul 8, maka sembelihannya dikira sah. Sebab waktunya telah berlalu semayang 2 rakaat sembahyang raya dan juga khutbah. Sebab waktu dia bermula selepas terbitnya matahari. Tapi kita lewatkan sembahyang raya negara kita mungkin kerana maslahah lah, untuk maslahah supaya semua orang boleh datang sembahyang raya. Kalau kita buat awal macam di negara Arab, maknanya jemaah subuh tu lah sembahyang raya. Jemaah subuh satu sah tambah lain lah, 2-3 sah tu lah sembahyang raya, tak penuh masjid. Jadi untuk maslahat supaya orang sembahyang berhimpun untuk sembahyang raya, maka kita lewatkan sikit. Maka itu tak jadi masalah, suatu perkara yang baik. Jadi itu waktu sebenar dia yang saya sebut tadi, lepas naik matahari apa semua tu, dengan kadar 2 rakaat semayang sunat hari raya dan khutbah 2 khutbah itu kadar waktu. Jadi kadar waktu sah untuk kita sembelih korban. Jadi apa yang kita amalkan di negara kita ni tidak perlu dipersoalkan lah. Maknanya memang sah-sah dah. Kita buat semayang, kita buat kita sembelih korban itu selepas semayang raya. Baik. Jadi itu tak jadi masalah dah. Okey. Tetapi kalau ada orang yang sembelih sebelum waktunya, pukul 7 pagi sembelih dah, maka itu bukan dikira sebagai ibadah korban. Walaupun 7 pagi itu adalah hari raya. Walaupun pukul 7 pagi itu adalah hari raya, 7 pagi hari raya, maka dia bukan dikira sebagai ibadah korban kerana masanya belum masuk. Masanya belum masuk. Okey. Boleh faham tuan-tuan? Yang waktu mula. Jadi kita sekarang ni kita berpandukan kepada sembahyang raya lah. Kita sembahyang raya, siap-siap sembahyang raya, baru kita pergi sembelih. Tapi kalau ada orang nak sembelih awal sikit, maka dia kena berpandukan waktu ni. Dia tak boleh sembahyang raya sebagai contoh, teruja nak sembelih korban, maka pastikan dia berpandukan kepada waktu ni. Selepas syuruk dalam 15 minit waktu harus solat, selepas itu kadarkan berapa lama sembahyang raya 2 rakaat dan juga 2 khutbah. Kalau katalah 45 minit, selepas 45 minit waktu harus solat, barulah dia boleh sembelih korban. Baik. Jadi waktu sembelih korban ini bermula selepas sembahyang raya dan ianya berterusan, sehinggalah terbenamnya matahari, yakni masuknya waktu maghrib pada hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik ada 3 hari, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini hari-hari tasyrik dia bagi. Hari-hari tasyrik ni raya lah. Sebab apa? Sebab kita haram berpuasa pada hari itu. 10 hari raya, 11, 12 dan 13. 4 hari ini adalah hari yang diharamkan berpuasa. Sebab itu sebenarnya raya haji ni dia besar, lebih besar daripada raya puasa. Sebab raya haji ni takbirnya pun lama, sampai terbenamnya matahari
13 Zulhijjah, sama habis waktu korban. Dan kita juga diharamkan berpuasa dalam 4 hari ni. Dan 4 hari ni sepatutnya cuti sebab dia raya. Sepatutnya cuti sebab dia raya. Dia hari raya. Baik. Okey. Jadi apabila terbenamnya matahari pada hari 13 Zulhijjah, maka tamatlah waktu korban. Jadi dalam tempoh tadi, selepas maya raya sampailah maghrib 13 Zulhijjah, maka kita boleh sembelih binatang korban pada mana-mana waktu yang kita pilih ataupun sesuai untuk kita. Cuma para ulama sebut makruh waktu malam. Nak sembelih malam boleh, tapi makruh. Makruh sembelih waktu malam kerana tak mahu berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Baik. Waktu afdal. Jadi itu waktu harus kita sembelih, mula dan akhir. Yang afdal sembelihnya bila? Waktu afdal menyembelih binatang korban ialah setelah selesai solat sunat hari raya. Itu waktu afdal. Lepas mayang, balik ke rumah, salih-salih baju, lepas tu terus pergi gotong royong untuk sembelih binatang, sembelih korban. Maka itulah waktu yang paling afdal. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, awwala ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'a fananhar wa faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla an yusalliya fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW mengajar kita ataupun Nabi menyebut kepada kita bagaimana Nabi berhari raya pada hari raya korban. Nabi kata apa? Perkara pertama yang kami lakukan pada hari raya ini ialah bersolat. Itu yang Nabi sebut. Perkara pertama yang kami buat pada pagi hari raya ialah kami bersolat, yakni sembahyang sunat hari raya. Kemudian balik dan menyembelih binatang korban. Sembahyang dulu, lepas tu barulah balik untuk menyembelih binatang korban. Maka itulah sunnah yang Nabi buat. Sembahyang, pas sembahyang raya balik sembelih binatang korban. Sebab itu para ulama sebut itulah waktu yang afdal untuk kita menyembelih binatang korban. Baik. Sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka mereka telah melaksanakan sunnah kami. Siapa yang buat macam tu, itulah dia sunnah yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yang kita perlu ikut. Sembahyang raya dulu, balik sembelih korban. Dan sesiapa yang melaksanakannya sebelum itu, jadi kalau ada yang buat korban sebelum tu, rajin sangat, terujul sangat, tak sembahyang raya lagi dah buat korban dah, maka dagingnya adalah pemberian biasa kepada ahli keluarganya dan tidak dikira ibadah korban. Jadi kalau dia buat sebelum waktu, maka dia sembelihan biasa lah. Sembelihan biasa yang kita buat, nak jamu orang, nak buat makan apa semua, itu saja. Kalau kita bagi dekat orang sekalipun, kita hanya dapat pahala sedekah, tak dapatlah pahala korban, kerana dibuat di luar waktunya. Okey, baik. Ini perkara asas lah dalam korban yang kita semua tahulah. Okey, baik. Dalil hadis yang lain ialah daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu ayyamit tasyriqi dhabhun. Maksudnya, dan setiap hari tasyrik adalah waktu untuk sembelihan korban. Jadi yang afdalnya adalah selepas sembahyang raya. Cuma kalau tidak berkesempatan, ada hal-hal lain yang perlu diselesaikan, maka terbuka
untuk kita sembelih pada mana-mana hari tasyrik. Tak sempat hari raya pertama, boleh buat raya kedua. Dia sampai raya keempat lah, 13 Zulhijjah. Baik. Okey, selesai berkaitan dengan waktu korban. Okey, baik. Jadi kesimpulan dia, waktu korban ni mula lepas sembahyang raya, tamat maghrib 13 Zulhijjah, azan maghrib 13 Zulhijjah. Waktu afdal ialah selepas sembahyang raya. Baik. Kemudian kita tengok pula berkaitan dengan agihan daging korban. Ni cara nak mengagihkan daging korban. Baik. Jika korban wajib, sama ada kerana korban nazar atau korban binatang yang telah diisyaratkannya seperti yang dijelaskan, ia tidak harus digunakan oleh orang yang berkorban dan mereka yang di bawah tanggungannya. Mereka yang memakannya hendaklah menggantikannya untuk atau membayar nilai. Baik. Yang pertama, korban nazar, korban yang wajib. Yang wajib tadilah, sama ada dia bernazar untuk berkorban ataupun dia memiliki binatang korban, jenis binatang yang boleh buat korban. Dia miliki, dia punya, dia pelihara dan diisyaratkan inilah binatang korban aku pada tahun ini. Maka dengan itu korban jadi wajib. Baik. Apabila korban itu jadi wajib, maka haram, hukum dia haram bagi orang yang berkorban itu untuk memakan ataupun memanfaatkan apa-apa yang ada pada binatang korban tersebut. Haram ke atasnya dan juga ke atas orang-orang yang di bawah tanggungannya. Maknanya bila lepas sembelih, lepas tangan, lepas. Dia tak boleh ambil apa-apa pun. Ya. Katalah daging dia tak ambil, tapi dia kata saya nak kulit. Okey. Nak kulit. Nak buatlah dompet ke apa ke. Hukumnya juga tak boleh, haram. Dia wajib sedekahkan semua sekali. Kalau dia seekor lembu nazar, seekor lembu lah sedekahkan semua sekali. Ya, dia tak boleh ambil apa-apa pun daripada binatang korban itu. Itu korban yang wajib. Jadi dia dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan dia, yang di bawah nafkah dia, anak dan isteri dan anak-anak dia lah. Tu tak boleh ambil walaupun sedikit. Kalau mereka ambil juga, maka mereka perlu menggantikannya semula. Sama ada ganti dengan daging, ambil sekilo ke 2 kilo ke, maka kena ganti balik sekilo ataupun 2 kilo, ataupun ganti dengan nilai. Ya, ganti daging sama daging lah tuan-tuan. Daging panas jangan beli daging beku pula, ganti. Kan, daging yang sama nilai. Ya, kalau lembu, daging lembu segar sekilo, maka sekilo daging lembu segar kena ganti. Ataupun kalau tak ada, maka dibayar nilai. Berapakah nilai yang dia telah ambil, maka dia kena ganti dengan nilainya. Itu bagi orang yang bernazar. Maka orang yang bernazar ni kena hati-hatilah, supaya dia tak terlibat pada perkara yang dilarang. Maka dia dilarang sama sekali. Nak ambil tanduk sebagai contoh untuk perhiasan, buat hiasan rumah ke atau apa-apa kegunaan, maka tak boleh. Jadi orang yang korban wajib ni, yang bernazar tadi, maka dia tak boleh memakan atau memanfaatkan. Tak boleh memakan atau memanfaatkan apa-apa yang ada pada binatang korban tu. Dia wajib sedekah semua sekali. Okey, baik. Itu bagi korban wajib. Jika korban sunat, harus bagi orang yang berkorban makan daging korban yang dikehendakinya, dengan syarat disedekahkan sebahagiannya. Tetapi yang afdalnya ialah dia makan sedikit untuk mendapat keberkatan dan selebihnya disedekahkan.
Bagi korban sunat pula, ini korban yang majoriti lah kita buat, ya. Kita biasa kita korban, kita buat korban sunat lah. Bagi orang yang berkorban sunat, ya, harus bagi dia untuk makan daging korban. Daging korban dia lah. Katalah dia korban seekor lembu, maka boleh dia makan daging korban tu. Dia ambil bahagian dia dan dia makan untuk dia dan keluarganya, dengan syarat disedekahkan sebahagian. Jadi dia boleh ambil, ya, tapi ada bahagian yang dia sedekahkan. Jadi dia tak bolehlah ambil semua. Dia korban seekor kambing, habis semua seekor kambing dia sapu balik rumah, maka itu tak boleh. Dia boleh ambil, tetapi kena ada juga sebahagian daripada korbannya tu yang dia sedekahkan. Itu wajib. Wajib. Baik. Kalau dia buat balik juga semua sekali, maka dia kena ganti balik daging tu ataupun bayar dengan nilai. Ya, 1 kilo ke 2 kilo ke, tengok berapa nilai dia, ataupun beli balik dan sedekahkan kepada fakir miskin. Sebab sedekah tu wajib di situ. Lepas sembelih binatang korban, ya, korban yang sunat tu, lepas sembelih binatang korban, maka menyedekahkan, sedekahkan daging korban itu kepada fakir miskin adalah wajib. Maka orang yang korban tu dia tak boleh ambil semua. Baik. Tetapi yang afdalnya, ini yang afdal, ialah dia makan sedikit untuk mendapatkan keberkatan dan selebihnya disedekahkan. Itu yang afdal lah. Ambil sedikit lah. Maknanya kalau bahagian dia katalah 30 kilo bahagian dia, maka ambil lah 1 kilo 2 untuk dia makan dan dapatkan keberkatan daripada daging korban tu. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan. Nabi pun makan daripada daging korban dia. Dan dalam hadis sebut, ya, Nabi makan hati binatang korban. Nabi makan hati binatang korban. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min kabidi udhiyatih. Dalam hadis sebut adalah Nabi SAW makan hati binatang korban baginda. Sebab tu kalau kita berkorban, maka ulama sebut antara sunnahnya adalah kita bahagian yang kita ambil tu biar ada hati juga, kerana ittiba', kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kabid, ya, kabid ni hati, bukan jantung, hati, kabid. Baik. Baik. Dia juga, okey, itu pilihan yang pertama. Yang afdal tadi, ambil sikit je untuk makan, untuk ambil keberkatan, yang lain sedekahkan. Baik. Cara yang kedua, dia juga boleh ambil, dia juga boleh makan 1/3 bahagian, menyedekahkan 1/3 bahagian kepada orang fakir, dan 1/3 bahagian lagi dihadiahkan kepada sahabat handai dan jiran tetangganya sekalipun mereka kaya. Ini cara yang kedua. Maknanya bahagian kita lah, kalau kita pakai bahagian, kalau kita sekor, maka sekor tu kita bahagi 3. Bahagi 3, ya, bagi kepada 3 bahagian. 1 bahagian untuk kita yang berkorban, 1 bahagian untuk kita yang berkorban, 1 bahagian yang lain, yang kedua, 1 bahagian yang kedua untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1 bahagian yang ketiga itu diberikan sebagai hadiah, ya, kepada sahabat anda dan jiran-jiran, walaupun mereka rumah banglo besar, bukan fakir miskin pun, kita bagi ke dia sebagai hadiah, bukan sedekah, sebagai hadiah. Maknanya cara yang kedua ni disebut bahawasanya orang yang makan, orang yang berkorban, dia ambil 1/3 untuk makan, 1/3 untuk sedekah kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk hadiah kepada sahabat handai walaupun mereka kaya. Itu cara pembahagian yang kedua. Okey.
Akan tetapi mereka yang kaya tidak boleh menjualnya, kerana pemberian korban itu sebagai hadiah untuk dimakan, sementara daging yang disedekahkan kepada orang fakir telah menjadi hak miliknya. Di sini disebut kalau kita yang dapat hadiah, dia bukanlah maknanya haram dijual, cuma dari sudut kita kata adab ataupun penghargaan kepada orang yang bagi kita hadiah. Biasanya orang bagi hadiah kita tak jual hadiah tu, kan? Tak jual. Sebab hadiah, bila sebut hadiah ni, dia adalah penghargaan, ya. Jadi dari sudut adabnya, maka kita tak jual lah, tak jual. Lain dengan fakir miskin. Fakir miskin mereka dapat daging itu dengan cara sedekah. Sedekah ini adalah pemilikan. Pemilikan. Sedekah ni adalah pemilikan. Sebab itu kalau kita sedekah, kita tak boleh nak ngungkit-ngungkit, ya, bil manni wal adha Allah sebut tu. Bila sedekah ungkit pula, bil man, ungkit-ungkit dan menyakiti pula dengan kata-kata, ya. Tak boleh, sebab apa yang kita telah sedekahkan tu, dia menjadi milik orang kita sedekahkan tu, milik dia dah, ya. Maka daging korban yang kita sedekahkan kepada fakir miskin tu, daging tu adalah milik dia. Daging tu adalah milik dia. Maka apabila menjadi milik dia, maka dia boleh buat apa sajalah dengan daging tersebut, ya. Katakanlah dia adalah target, rumah dia target untuk sampai ke daging korban, sebab orang tahu dia susah, ya. Maka dari segenap taman semua mari hantar ke dia belaka. Tengok-tengok ada dalam peti 30 kilo daging, nak makan 4 beranak 30 kilo, tak tahu bila boleh habis. Maka dia boleh pergi pasar tani, bawa daging-daging tu jual. 30 berapa ringgit sekilo? Ke 40 lah. 45 sekilo, 45 sekilo. Maka tak ada masalah, boleh, ya. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, mungkin ada persoalan, ya. Di sana, ya, dibahaskan oleh para ulama, ya, apa jadi kalau ataupun apakah hukumnya kalau seseorang itu ambil semua bahagian. Maknanya disembelih seekor kambing, lapar-lapar bawa balik rumah belaka seekor, ya. Dia kata saya nak masak, nak bagi orang makan, ya. Baik, maka para ulama sebut orang yang macam ni, ya, bila dia buat macam tu, maka dia perlu dia perlu menggantikan balik. Bila dia ambil semua ke rumah dia, bawa balik nak makan ke dia, maka dia perlu gantikan balik kadar yang wajib tadi. Kadar yang wajib ni kadar sedikit je, kadar yang mana seorang yang dapat tu, seorang fakir dapat tu, dia boleh jadi harta untuk dia. Maksudnya bukanlah 2-3 ketul sekali telan je. Ni kadar yang boleh jadi harta. Maksudnya kalau dia pergi jual, dia dapat duit. Baik, bermakna tuan-tuan sekalian, kalau ada orang buat macam ni, ya, dia sembelih seekor kambing, ya, dia sembelih seekor kambing, katalah dapat 20 kilo daging, ya. Dia ambil 18 ataupun 19 kilo bawa balik ke dia, dan dia sedekahkan sekilo saja. Sekilo dia sedekah, hak lain semua dia ambil ke dia belaka. Maka hukumnya harus boleh, sebab dia telah melakukan perkara yang diwajibkan, iaitu apa? Sedekah walaupun sedikit. Tapi tiadalah penghayatan korban tu kalau makan ke dia seorang. Di manakah nama korban kalau makan perut sendiri? Ya, korban ni kita korban untuk orang, bukan untuk perut sendiri.
Jadi penghayatan korban tu tak ada. Tapi dari segi hukum boleh, tapi tamak lah gitu, bagi orang tamak lah. Dari segi hukumnya boleh. Kenapa? Kerana dia telah melaksanakan yang wajib, iaitu dia telah bersedekah sebahagian daripada binatang korban dia, maka hukum dia boleh. Tapi kata dia orang lah, kerana tamak. Baik, sebab kita korban ni nak sedekah ke orang, tapi kalau makan ke kita sendiri, maka tak nama korban dah gitu. Tapi hukum dia boleh, tuan-tuan sekalian. Yang tak bolehnya, ambil semua sekali. Semua sekali tanpa sedekah walaupun sikit. Dia sedekah ni dia mesti ada. Sedekah ni dia mesti ada. Macam tadi kan, kita ada 1/3 makan, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah. Kalau ada orang tu dia buat 1/2 dia makan, 1/2 lagi hadiah, maka tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tak ada sedekah. Sedekah tu tak ada. Maka sedekah ni dalam korban ia adalah wajib. Sedekah. Dan sedekah pula satu lagi syarat dia, perlulah disedekahkan dalam keadaan daging tu mentah. Tak boleh balik masak dulu kemudian hantar ke rumah fakir miskin, gulai kambing, kari kambing sebagai contoh. Maka tak boleh. Dia mesti disedekahkan dalam keadaan daging itu mentah, supaya fakir miskin yang dapat tu dia boleh buat apa yang dia sukalah, ikut keperluan dia. Kadang-kadang daging banyak dah kat rumah dia, dia tak perlu daging, dia perlu duit. Maka kalau kita bagi dia mentah, maka dia boleh jual untuk dapatkan duit. Baik, itu berkaitan dengan pembahagian daging korban. Baik, dia boleh makan atau melakukan apa sahaja mengikut kehendaknya. Itu fakir miskin lah. Fakir miskin yang dapat tu, dia nak makan ke ataupun dia nak buat apa saja, maka terpulang kepada dia. Firman Allah Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maksudnya, dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya, kerana ia berdiri di atas, ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Dalam ayat ni, yang akhir ayat dia tu, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu perintah daripada Allah, maknanya Allah sebut makanlah. Ni orang yang korban sunat ni, dia boleh makan daripada korban dia. Fakulu minha, makanlah daripada binatang korban itu. Dia sebenarnya ayat ni dia bukan berkaitan dengan binatang korban tu, berkaitan dengan sembelihan ketika haji. Al-hadiyu dia panggil tu, tapi dikiaskan dengan korban, hukum yang sama. Baik, maka Allah sebut fakulu minha, makanlah daripadanya, wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, dan berilah kepada orang-orang yang orang-orang miskin, fakir yang tidak meminta dan juga yang meminta. Ada orang fakir miskin susah tapi dia tak meminta-minta, dia berusaha sendiri. Ada orang fakir dia minta dengan orang, sama ada dia meminta ataupun tak meminta, maka berilah kepada mereka. Jadi dalam ayat tadi tu Allah perintahkan supaya untuk kita makan dan juga kita bahagikan, sedekahkan kepada fakir miskin. Sebab tu saya sebut tadi, daging korban itu wajib disedekahkan walaupun sedikit, barulah capai matlamat korban tu.
walaupun hak tamak tadilah, hak ambil banyak tu, sedekah sikit tu, walaupun dia buat gitu, tapi ianya dibolehkan, diharuskan mengikut hukumnya. Cuma penghayatan korban tu tak ada. Ya, kerana daging korban tu wajib disedekah walaupun sedikit. Baik. Orang yang berkorban boleh menyedekahkan kulit binatang korbannya atau mengambil manfaatnya, tetapi tidak harus menjualnya atau diberikan kepada penyembelih sebagai upah. Baik. Ini kerana perbuatan demikian adalah kecacatan yang merosakkan korbannya. Okay. Kita duk bincang pasal daging, daging korban. Baik. Sebenarnya apa yang ada pada binatang korban tu, hukum dia sama macam daging. Hukum dia sama macam daging. Jadi yang kita sebut tadi, korban wajib, korban nazar tadi tu, orang yang berkorban dengan korban nazar, dia tak boleh makan daging korban dia, dan dia tak boleh ambil kulit sebagai manfaat untuk diri dia. Haram hukum dia. Sama sekali. Baik. Untuk orang yang berkorban sunat, dia boleh makan daging korban dia. Dalam masa yang sama juga, dia boleh ambil kulit binatang korban tu untuk manfaat diri dia. Katalah dia pandai buat dompet, maka dia boleh ambil buat dompet untuk manfaat diri sendiri. Tetapi tak boleh dijual. Sama sekali. Sama ada korban itu korban wajib atau korban sunat, setiap inci yang ada pada binatang korban tu tak boleh dijual. Ya, katalah perut tak ada orang nak ambil, maka kita pun ambil lah awak, bagi kira RM20 lah, kan, RM20 lah, maka hukumnya haram, tak boleh. Ya, kulit tak ada orang nak pakai, orang tanya nak kulit ni, tak ada, saya nak beli lah RM50, maka kita tak apalah ambil RM50, maka hukumnya haram, tak boleh. Ya, jadi binatang yang korban sunat tu, sama ada kita nak sedekahkan kulit tu ke orang, ataupun kita nak guna untuk diri kita sendiri. Ya, kita buat wali rumah, buat dompet ke, buat kompang ke, guna untuk diri sendiri. Jangan buat dompet jual pula, tak boleh. Itu dijual juga orang panggil tu. Sedekah tak apa, buat dompet sesiap sedekah, jual tak boleh, sebab ia adalah kulit binatang korban. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Ya, sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak sempurnalah korbannya, tak adalah pahala korban. Jadi tak boleh jual sama sekali. Ataupun disebut tadi, jual tu satu hal, dan kadang-kadang ada orang beri kulit, bukan jual, dia beri kulit ataupun daging sebagai upah. Itu pun tak boleh juga, sebab tetap dikira sebagai jual beli. Ya, kita beli tenaga dia dengan kita bayar daging. Dia bagi kita khidmat. Untuk imam tukang sembelih kan, dia bagi kita khidmat sembelihan, kita bayar dia dengan daging korban, maka itu dikira sebagai jual beli, hukumnya haram. Bukanlah maknanya dia tak boleh dapat daging, dia dapat daging sama macam orang lain. Sama macam orang lain, seperti mana orang lain dapat, dia pun dapat, sebagai hadiah ke ataupun sebagai sedekah, tetapi tak boleh sebagai upah. Kerana upah dia termasuk dalam jual beli. Sebab kita ingat jual beli ni kita bagi duit, kan, kita dapat barang. Tidak, kadang-kadang perkhidmatan juga boleh dijual beli. Perkhidmatan. Jadi perkhidmatan menyembelih dan melapah, dibayar dengan daging korban. Nak bayar tak ada masalah, bayar duit. Bayar duit, ya. Katalah upah RM100, bayar RM100, tu tak apa. Tapi bayar dengan daging korban, hukumnya haram. Kalau buat juga, maka kena ganti balik. Okey, baik. Okey, selesai berkaitan dengan agihan daging korban. InsyaAllah akan datang ada lagi tajuk dia yang terakhir, iaitu sunat dan adab berkorban. Lepas tu
kita masuk kepada kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku, yang kadang-kadang tak ingat dalam ibadah korban, insya-Allah. Jika tuan-tuan ada apa-apa soalan, tak lama dah nak korban. Macam mana korban sunat kalau kita duduk dalam satu kawasan komuniti yang paling sangat kita percaya orang yang patut, sedangkan pembelian tu antara yang sunat bagi yang patut, macam mana cara itu? Baik, kalau kita tinggal di kita kata kawasan elit lah, sebagai contoh orang kaya-kaya belaka, umur besar-besar belaka, maka kita buat korban, ya. Jadi dalam kawasan kita tu dah memang pastilah tak ada orang miskin duduk situ, ya. Baik, maka bagaimanakah kita nak buat? Maka kita boleh sebab tadi kita sebut apa? Wajib, kena ada sebahagian yang wajib disedekahkan walaupun sikit, ya. Maka kita kena sampaikan juga kepada orang miskin walaupun sikit, walaupun sikit, 1 kilo 2 kilo boleh dah, 1 kilo 2 kilo tu dah boleh, sebab kita telah melakukan yang wajib. Baik, kita kena sampaikan juga lah. Cuma dalam kitab fiqh juga dibincangkan, kita tak perlu cari fakir dan miskin sekali. Fakir dan miskin kan dua golongan tu, fakir, miskin, ada dua golongan. Jadi tak perlu cari kedua-duanya. Salah satu, jumpa fakir pun dah boleh, jumpa miskin pun tak apa, bagi kepada mereka. Ya, macam sama macam Syekh tadi, macam nak sepeda kan, yang tak mampu bagi-bagi mereka semua bukan fakir, bukan miskin. Ada tak? Jangan kuati lah. Macam kalau contoh macam ni kan, mudah tapi macam tak cari, macam kita cari ni kan, dia pun dia nak dia tak ada, dia tak pula. Dia contoh dia tak ada lah, kadang-kadang semua pakai ciri dan maknanya kalau memang tak ada langsung fakir miskin, maka kita beri sebagai hadiah. Jadi iyalah, kadang-kadang kita bukan tahu orang tu miskin kaya. Kadang-kadang nampak rumah cantik apa semua, tapi dalam musim sekarang ni berapa ramai yang jatuh miskin. Kita bagilah dengan niat sedekah, insya-Allah. Satu dia tadi tak ada sebut tentang Rasulullah memakan hati. Ya. Kalau tak silap saya sebenarnya ada satu larangan yang kena hati kita makan dalam surga. Makan larangan itu macam mana tahap tu saya tak tahu lah kan. Cuma bila Rasulullah macam dia kemohon di situ bila Rasulullah larangan tu dari larangan untuk memakan organ dalam. Larangan tu larangan hadis ke macam mana? Saya tak pasti yang tu, tapi ada pernah dengar kan, saya tak boleh nak detail. Saya pun tak pasti juga sebab tak tahulah, memang biasa dengar orang sebut tak elok makan dalaman ni. Wallahu alam lah tu. Tapi mungkin Allah alam, mungkin yang Nabi buat tu untuk korban saja. Mungkin. Ya. Sebab kalau kita baca hadis-hadis lain Syama'il semua, tak ada sebut pasal hati. Pasal organ dalaman tu mungkin dalam special untuk korban saja. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah ya, panjang umur, kita jumpa lagi minggu depan. Sekian untuk malam ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.